Berhenti dah. Boleh dah. Masuk dah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waffiqna tawfiqas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Umdatus Salik wa Umdatun Nasik yang dikarang oleh Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Katanya, وَلَا يُعْذَرُ أَحَدٌ فِي التَّأْخِيرِ إِلَّا نَائِمًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ مَنْ أَخَّرَ لِأَجْلِ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ. وَلَا يُعْذَرُ, dan tidak dimaafkan, tidak diberi keuzuran, tidak dimaafkan. Maksudnya syarak tidak memaafkan, maksudnya dia dikirakan melakukan dosa. Tidak dimaafkan seorang. Ahad naib fa'il bagi yu'dharu. Seorang ni sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang penting dia adalah mukallaf dan cukup syarat wajib sembahyang ke atasnya. Tidak diberi keuzuran akan seorang fit ta'khir, pada mentakhirkan sembahyang ay'an waqtiha, daripada waktunya. Tidak dimaafkan. Sama ada dia lelaki ataupun perempuan, asalkan dia tu mukallaf dan padanya cukup syarat wajib sembahyang, maka tidak diberi keuzuran, tidak dimaafkan. Maksudnya hukum dia adalah berdosa. Dia melewatkan sembahyang daripada waktunya. Bahkan mesti dia kena sembahyang di dalam waktu. Itu maksud dia. Sebagaimana dituntut kita mengerjakan sembahyang, dituntut kepada mukallaf mengerjakan sembahyang fardu, begitu juga dituntut kepada mukallaf melakukan perkara bukan sekali lagi ya. Mukallaf dituntutkan dia melakukan mengerjakan sembahyang fardu, yang mana sembahyang fardu hak yang wajib mukallaf kerjakan saat itu mesti dilakukan dalam waktu. Okey, itu baru betul. Sebab Allah Subhanahu wa taala khabar gitu dalam Quran, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang ia menjadi kewajipan ke atas orang yang beriman, yang mana kewajipan tersebut adalah kewajipan hak yang ditetapkan dengan waktunya. Sebab itulah kata ulama, dan tidak diuzurkan akan seseorang pada melewatkan sembahyang. Tak boleh. Manakah sandarannya, dalilnya? Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, ada beberapa orang ulama hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fin naumi tafriqun, innama at-tafriqu 'ala man lam yusalli as-salata hatta yaji'a waqtu as-salati al-ukhra." Di dalam tidur dia tidak dikirakan cuai. Kalau sekiranya orang tu tinggal sembahyang kerana tidur, ia tidak dikirakan cuai. Kecuaian adalah seorang tu tidak sembahyang sehingga datang waktu sembahyang yang lain.
itu dikirakan kecuali. Itu adalah satu kesalahan. Ia dikirakan kecuali sampai ke masuk waktu sembahyang yang lain. Baik. Di sana ada hadis ataupun athar yang diriwayat oleh Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Kubra daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika anak Sa'ad bin Abi Waqqas bertanyakan kepada ayahnya tentang ayat fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Celaka bagi segala orang yang sembahyang yang mereka itu lalai daripada sembahyang mereka itu. Maka anak dia tanya kepada ayah dia, adakah yang dimaksud orang yang lalai di dalam sembahyang ni adalah orang yang dia bercakap di dalam hatinya ketika dia sembahyang? Ketika sembahyang, dia cakap dengan hati dia, mikir bab tu, mikir bab ni. Baik. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan begitu. Kalau begitu, maka tidak ada orang yang terselamat daripada hal tersebut. Siapa di kalangan kita yang tidak pernah bercakap dalam hati ketika dia sembahyang? Lalu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, walakinna as-sahwa tarkus salati an waqtiha. Sesungguhnya as-sahwu di sini ataupun sahun yang lalai, yang dikatakan sahu ni adalah orang ataupun meninggalkan sembahyang daripada waktunya. Hadis ini sahih secara mauquf, tapi diriwayat secara marfu'. Secara marfu' tidak sahih, dhaif. Tapi secara mauquf adalah sahih, mauquf daripada perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik. Katanya dan tidak diuzurkan akan seseorang pada mentakhirkan sembahyang. Maksud dia tidak diuzur, kita sebut dah tadi, ni kita ulang kali ketiga dah. Maksudnya berapa kali kita ulang? Tidak dimaafkan, dikirakan berdosa. Sebab dia ana ulang banyak kali kerana di sana ada sebahagian daripada orang kita, dia sengaja tidak sembahyang dalam waktu kerana nak qada. Tak apa lah. Kita qada kat gigi lah. Kita qada kat gigi. Dia tahu tak perbuatan tersebut adalah salah. Perbuatan tersebut dia termasuk dalam golongan yang celaka. Hak yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut apa hak yang disebut oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Kita mai tak apa, kita qada sembahyang kat gigi, kita qada sembahyang. Tak boleh buat gitu. Hukum dia adalah haram, tidak dibolehkan. Illa naiman, melainkan orang yang tidur. Orang yang tidur diberi keuzuran, maksudnya dimaafkan. Jadi kalau orang tu dia tinggal sembahyang, dia melewatkan sembahyang daripada waktunya kerana dia tidur, kerana sebab tidur. Sebab dia tidur, maka hukum dia adalah dimaafkan. Maksud dia dimaafkan, tidak berdosa. Hak tadi tidak dimaafkan, melainkan hak ni dikecualikan daripada tidak dimaafkan. Maksudnya hak ni dimaafkan, melainkan naiman orang yang tidur. Orang yang tidur dimaafkan. Tapi tidur yang dimaafkan ada syarat dia. Dia bukan semua orang yang tinggal sembahyang kerana tidur dimaafkan. Bukan semua. Tapi ada syarat dia. Secara ringkasnya, masalah tidur ni, yang pertama tidur sebelum daripada masuk waktu, yang keduanya tidur selepas daripada masuk waktu. Dihukum dia berbeza. Tidur sebelum daripada masuk waktu lain daripada tidur selepas daripada masuk waktu. Dia tidur kalau sebelum daripada masuk waktu, sampai ke masuk waktu terlanjur dak bangun juga, maka dimaafkan. Itu dimaafkan. Kalau dia tidur setelah daripada masuk waktu dan sangkaan kuat dia, kalau dia tidur, dia akan bangun mula dalam waktu, sempat dia sembahyang dalam waktu, maka tidur tersebut masih lagi masuk dalam kategori harus. Maksudnya bukanlah haram. Jadi kalau dia tidur
sangkaan dia akan bangun dalam waktu. Sangkaan dia akan bangun dalam waktu. Hak lepas-lepas dah gitu. Ataupun dia memang handset jam untuk bangun dalam waktu. Tiba-tibanya terlajak. Okey, hak tu dimaafkan. Sebab mengikut sangkaan dia akan bangun dalam waktu. Ataupun dia suruh orang gerak. Hamba nak tidur kejap letih sikit dia nak semayang kot, tapi semayang lewat sikit. Nanti dalam pukul 3 gerak kawan ni dok gerak. Kawan-kawan ni tidur. Bangun-bangun pukul 7. Pas mana Zuhur pun tak tahu. Maka hak tu dimaafkan. Kerana dia tidur dalam waktu dan sangkaan dia bahawa dia dapat bangun dalam waktu. Okey, nampak? Sangkaan dia dapat bangun dalam waktu mengikut adat dia ataupun dia suruh orang gerak dia. Maka dimaafkan juga. Okey, berapa dah? 2. Yang ketiga, tidur dalam waktu. Dan sangkaan dia kalau dia tidur ni, dia tidak akan bangun dalam waktu. Sangkaan dia kalau dia tidur, dia tidak akan bangun dalam waktu. Maka tidur lagu ni adalah tidur hak yang haram. Tidak boleh. Sebab dia, sebab perbuatan tidur tersebut menyebabkan akan gugur kewajipan sembahyang. Menyebabkan dia akan gugur kewajipan sembahyang. Tiba-tiba dia pisah pergi tidur juga, sedangkan dia saat itu sangkaan kuat apabila dia tidur akan bangun pukul 8. Dia balik kerja ke, main bola ke, futsal ke, kita kata dalam pukul 6 tau. Masuk subuh tau. Ngatuk main futsal tadi nak ngatuk, aku nak semayang ngatuk lalu. Dan memang gitu biasanya. Ngatuk, nak tidur kejap, nak tidur setengah jam je. Nak tidur setengah jam sahaja. Okey. Kalau dia saat ni tu sangka mengikut sangkaan kuat, tu panggil dhon, sangkaan kuat, dia dapat bangun dalam waktu, maka boleh dia tidur. Tapi hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Tidaklah haram. Tapi kalau aku tidur ni, jawapan dia 7.30, pukul 7.30 tu bujur tu, takut pukul 11 bangun. Maka tidur lagu tu hukum dia adalah haram. Dia tinggal sembahyang kerana tidur tersebut tidak dimaafkan. Itu perlu kita kena tahu. Macam kita, tengok macam kita. Ni kita buat contoh. Kita kalau kita tidur pukul 11 ke, pukul 10 ke, pukul 12 ke, kita tidur sebelum daripada subuh. Kita tidur, tiba-tiba kita bangun, matahari naik dah. Okey, hak tu dimaafkan. Nampak? Sebab kita tidur sebelum daripada waktu. Okey, nampak? Nampak lagi yang? Yang kedua, kita tidur pukul 3, pukul 4. Kita tidur pukul 3 atau pukul 4. Kita bangun pukul 11. Bukan kita, Pok Mung lah. Yang kata kita tak baik. Contoh je. Baik. Jadi, katakanlah seorang tu dia tidur pukul 3, bangun pukul 11. Okey, dimaafkan. Sebab dia tidur sebelum daripada waktu. Melainkan atas pandangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami, sekiranya sebelum daripada waktu dan kalau dia tidur, dia sangkaan kuat, memang akan habis waktu, maka tak boleh juga dia tidur. Itu atas pandangan siapa? Imam Ibn Hajar. Manakala Imam Ramli dan beberapa orang ulama mazhab Imam Syafi'i yang lain, dia kata tak ada masalah kerana sebelum daripada masuk waktu, dia belum lagi dikhitabkan untuk mengerjakan sembahyang tersebut. Belum lagi dikhitabkan, dihadapkan kewajipan sembahyang kepada dia. Maka tak ada masalah. Okey, nampak? Berapa dah? 2. Yang ketiga, dia tidur selepas daripada masuk waktu subuh, kita cerita dah kan? Kita ada lagi yang kita nak sentuh. Kadang-kadang memang tidur awal. Kadang-kadang tidur awal. Tapi orang bang bangun. Sedar. Orang bang sedar. Jadi apabila sedar, dia biasanya apabila sedar, kita ambil kain limut mula. Ambil kain semut mula. Sikit lagi. Biasa sikit lagi. Nampak? Kadang-kadang orang gerak dah. Bangun dah. Masuk waktu dah. Sikit lagi. Okey, kalau sikit lagi, sangkaan kuat dapat bangun dalam waktu, maka hukum dia makruh. Tapi tidak sampai kepada haram. Sebab apabila masuk waktu, makruh seorang tu tidur sebelum daripada mengerjakan sembahyang.
Okey, nampak? Tapi kalulah sangkaan dia tidur, kalau tidur pula ni bangun dah, dengar dah. Kalau sambung pula tidur, orang bang bangun kejap, bangun nak kecing. Tengok, oh awal lagi. Oh, baru bang Tak apa, dah kena setengah bayar. Tidur sekejap. Sangkaan dia kalau tidur ni, kalau aku tidur pula sambung pula ni pukul 8 bangun, maka hukum dia adalah haram. Faham tak Giang? Dia sangkaan ni dia terjadi kerana kebiasaan begitu. Kadang-kadang kebiasaan begitu. Dia kena main. Kita kena berhati-hati dalam masalah ni. Jangan main-main. Kita kena berhati-hati ni. Kerana memang kebiasaan lagu tu. Aku kalau sambung, kau pukul 8 lah. Faham tak Giang? Sambung 8 tu dipanggil dia sangkaan. Maka haram dia meneruskan tidur. Kena bangun. Okay, nampak kan? Tu di antara benda yang penting yang perlu kita kena tahu dalam masalah ni. Maksudnya, anak huraikan panjang lebar saat itu nak jelaskan bahawasanya tidur antara sebab yang mana ia tidur antara perkara yang apabila seorang saat itu tinggal sembahyang kerananya, maka dimaafkan. Maksudnya tidak berdosa. Tapi bukan semua tidur. Tidur yang ada syarat-syarat yang kita sebut tadi. Syarat-syarat yang tertentu. Okay, habis. Au nasian, ataupun seorang yang lupa. Dia nasian ni, dia merujuk kepada orang. Sebab isim fa'il. Saat ni, illa naiman, melainkan seorang yang tidur. Au nasian, ataupun seorang yang lupa. Dia terlupa. Terlupalah. Masuk dah. Ingat dah masuk lagi. Habis waktu dah tak bayang lagi. Terlupa. Baik. Maka dimaafkan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha. Maksudnya sesiapa yang terlupa sembahyang ataupun dia tertidur meninggal sembahyang, maka kifarat dia adalah dia kena sembahyang ketika dia ingat. Ketika dia bangun daripada tidur, dia kena sembahyang semula. Ketika dia sedar, dia kena sembahyang semula. Tu kifarat dia. Okay, habis. Au man akhara li ajlil jam'i fi safar. Dimaafkan juga au man akhara atas pada nasian. Ataupun mereka yang melewatkan sembahyang li ajlil jam'i, kerana jamak. Maksudnya kerana ada keuzuran. Keuzuran dia iaitu kerana dia bermusafir. Okey, li ajlil jam'i, kerana dia jamak fi safar, pada ketika bermusafir. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kita ada jamak taqdim dan kita ada jamak takhir. Dalam mazhab Imam Syafi'i kita ada jamak benda? Jamak taqdim dan kita ada jamak takhir. Jamak taqdim menurut pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, sebab yang membolehkan jamak taqdim dua. Yang pertamanya hujang, yang keduanya safar. Okey, boleh faham? Manakala sebab yang membolehkan jamak takhir hanya satu sahaja. Benda safar sahaja. Faham? Hujang tidak boleh buat jamak takhir, tapi boleh buat jamak taqdim. Safar boleh buat jamak takhir dengan jamak taqdim. Jadi bermakna jamak takhir, sebab yang membolehkan kita buat jamak takhir hanya benda safar sahaja. Ni menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Mereka yang melewatkan kerana jamak pada ketika bermusafir. Jadi menurut pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, selain daripada safar tidak boleh jamak. Selain daripada safar tidak boleh buat jamak takhir. Sekali lagi, selain daripada safar tidak boleh buat jamak takhir. Selain daripada safar. Ni menurut pandangan dia, pandangan mu'tamad yang dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik. Cuma di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama bahawasanya jamak takhir masih lagi boleh dibuat selain daripada safar. Selain daripada safar. Antaranya adalah sebab sakit.
Antaranya ketika ada masyaqqah, ketika ada kesusahan, maka boleh buat jamak takhir. Tu atas pandangan sebahagian daripada ulama. Baik. Jelas ha? Okay, habis. Seterusnya kata dia, babul mawaqit. Kita masuk dalam bab baru, iaitu bab pada membincangkan, menjelaskan tentang waktu-waktu sembahyang. Ketika pengarang kita menyebut bahawasanya tidak dimaafkan seseorang melewatkan sembahyang daripada waktunya, maka munasabah dia kena cerita tentang waktu sembahyang pula. Ketika pengarang kita dia menjelaskan hukum bahawasanya tidak dimaafkan seseorang melewatkan sembahyang daripada waktunya, melainkan 3. Yang pertamanya orang yang tidur, yang keduanya orang yang terlupa, yang ketiganya adalah orang yang mentakhirkan sembahyang kerana jamak ketika bermusafir. Maka sesuailah dia cerita tentang waktu sembahyang. Sembahyang ada waktu. Sebagaimana hak yang kita khabar, kewajipan sembahyang, hak tu diwajibkan kepada kita, dan wajib kita kena laksanakan sembahyang di dalam waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kitaban mawquta. Kitab kewajipan mawquta yang ada waktu dia. Katanya al-maktubatu khamsun. Al-maktubat yakni al-mafruḍat. Sembahyang hak yang ditetapkan, sembahyang hak yang difardukan ada 5. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh. Yang pertamanya az-zuhru. Ay salatu az-zuhri, sembahyang zuhur. Wa awal waqtiha, dan permulaan waktunya, permulaan waktu zuhur adalah idza zalatis syams, apabila gelincir matahari. Apa maksud gelincir matahari? Okey, pertengahan langit, matahari pergi sebelah jatuh. Kita ada sebelah naik, kita sebelah jatuh. Ke tidak sebelah naik, sebelah jatuh? Sebelah naik, matahari naik. Sebelah jatuh, matahari jatuh. Kita matahari naik, betul-betul duduk tengah kepala ni. Duduk tengah kepala ni dipanggil benda waktu istiwa nama dia. Matahari betul-betul duduk tengah. Tapi tengah ni pada zahir pandangan kita. Tapi bukan pada hakikat. Pada zahir pandangan kita. Apa yang dituntut kepada kita adalah kita kena beramal, kita kena buat mengikut apa yang zahir pada kita. Kita tengok atas kepala, matahari betul-betul di atas kepala. Maka tu dipanggil ketika matahari istiwa. Zawal ni matahari bergerak sebelah jatuh sikit. Maksudnya hak duk atas kepala, kesok sebelah jatuh sikit, tu yang dinamakan mana? Zawal. Apabila gelincir matahari daripada pertengahan langit. Daripada tengah langit gelincir, tu yang dinamakan sebagai zawal. Masuk dah waktu zuhur. Nampak tak? Jadi kita tengok, oh gelincir dah matahari. Masuk waktu zuhur. Tengok ah. Mi tengok, ai dak gelincir lagi. Mi kata, gelincir dah. Mi tak payah bayang lagi, mi bayang lalu lah. Tak ada masalah, boleh. Kan kita dituntut kita buat mengikut apa yang kita tahu. Kita tengok, dah kita belajar dah kan? Aku pandang, aku nak pandang tengok. Oh, gelincir dah Mi kata dak lagi. Gelincir dah. Mi tak payah bayang. Mi bayang. Okey, boleh mudah kan? Mudah je. Baik. Wa akhiruhu, dan akhirnya. Dan akhirnya. Akhiruhu mubtada. Penghujungnya, penghujung waqtiha. Wa akhiru ay akhir waqtiha. Penghujung waktunya, waktu zuhur adalah masiru. Masir, masdar daripada sara. Jadilah. Masir, masdar. Jadi dhilli kulli syai'in. Okey, masdar idafah kepada dhilli. Idafah kepada dhilli. Idafah masdar kepada dhilli. Panggil idafah masir kepada isim dia. Sebab sara kan murafa' isim bernasa khabar. Betul tak gitu? Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara. Sara termasuk dalam saudara kepada kana, merafakkan isim dan menasabkan khabar.
Masir adalah masdar bagi sara. Diidhafat kepada dhil, dipanggil idhafat masdar kepada isim dia. Baik. Jadi dhilli saat itu, kalau kita nak i'rab, kita katakan majrurun lafzan marfu'un mahallan. Dijar pada lafaz dan dirafa' pada tempat. Dan penghujungnya adalah masir. Jadilah dhilli kulli syai'in. Bayang setiap sesuatu. Kulli idhafat pula kepada syai'in. Jadilah bayang setiap sesuatu mithlahu. Tu khabar bagi masir. Khabar bagi masir. Khabar bagi masir. Wa ba'da jarrihi alladhi udhifa lah kammil bi nasbin aw bi raf'in 'amalah. Imam Ibnu Malik sebut dalam kitab Matan Al-Alfiyah. Wa ba'da jarrihi alladhi udhifa lah. Selepas daripada masdar menjarkan, mudhafun ilaih dia. Selepas daripada dia menjarkan, mudhafun ilaih dia, kamil, sempurna olehmu akan amalan dia, sama ada nasab ataupun rafa'. Ini kita sempurnakan amalan masir nasab. Sebab mithlahu adalah khabar bagi masir. Jadilah bayang setiap sesuatu seumpamanya. Jadi penghujung waktu zuhur adalah jadi bayang setiap sesuatu seumpamanya seumpama sesuatu. Baik. Contoh. Katakanlah ni kayu. Contoh. Kayu ni panjang dia 5 kaki. Maka penghujung waktu zuhur apabila jadi bayang bagi benda ni 5 kaki. Okey, matahari dia gelincir duduk balik ni. Betul tak? Jadi bayang bermakna bayang duduk sebelah ni yang. Mana dak tu dak tegak molek. Okey. Balik. Okey. Jadi matahari duduk sebelah ni, jadi bayang sebelah ni. Jadi hak ni berapa kaki kita kata ni? 5. Jadi apabila bayang jadi 5 kaki, maka habis waktu zuhur. Okey, nampak? Mudah je kan? Baik. Siwa dhilli az-zawal. Selain daripada bayang zawal gelincir. Dia panggil juga bayang gelincir, bayang serong. Bayang ketika matahari istiwa. Ketika matahari betul-betul duduk atas pada. Bayang rembang, bayang rambang. Dalam kitab lama gitu sebut. Biasa dengar. Bayang rembang, bayang rambang. Bahang rambang, bahasa Terengganu. Baik. Maksud dia, zilli, selain daripada zilli zawal, maksudnya kita tidak campur dengan zilli zawal. Begini. Kita, dia matahari, kalau betul-betul dia naik, tengah-tengah betul-betul, maka dia bayang ketika matahari duduk terpala, dia tak ada bayang. Sebab matahari betul-betul duduk tengah-tengah. Faham? Tapi kalau matahari naik ke kanan sikit ataupun ke kiri sikit, ketika duduk tengah-tengah langit, kita akan dapati ada bayang sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Betul tak gitu? Betul tak? Okey, ni matahari. Contoh ni matahari. Dia naik, kalau betul-betul duduk atas ni, masa duduk tengah langit, betul-betul duduk tengah-tengah, bukan ke kanan, bukan ke kiri, dia tidak akan ada bayang. Betul tak gitu? Nampak kan? Tapi kalau dia naik ke kanan sikit ataupun ke kiri sikit, kita akan dapati bayang ke kanan ataupun ke kiri. Perhati molek. Ketika matahari naik gini, bayang duduk ni, betul? Ketika matahari duduk ni, bayang duduk ni. Matahari duduk atas kepala, kita boleh tengok ada duduk bayang zawal ataupun bayang istiwa. Kalau ada sebelah kanan ataupun sebelah kiri, maka bermakna ada bayang zawal. Ada bayang istiwa. Ada bayang ketika matahari istiwa. Okey, boleh faham kan? Ada bayang zawal nama dia. Maka bayang tu kita nak campur lah. Katakanlah bayang tu masa matahari duduk atas kepala tu ada sebelah kanan. Sebelah kanan ada koda 3 ci. Benda ni 5 kaki.
Nampak kan? Jadi bermakna habis waktu zuhur, apabila jadi bayang berapa? 5 kaki 3 inci. Sebab kita nak tolak bayang zawal. Faham tak? Nampak tak lagi? Faham tak tu? Tak faham? Okey, tengok. Sekali lagi ya. Kita kalau matahari betul-betul duduk atas, tidak ke kanan, tidak ke kiri, betul-betul di atas kan? Dia ada bayang tak? Apabila dia gelincir, bayang akan bermula keluar daripada pangkal benda ni. Tu. Daripada bawah dia kan? Nampak? Boleh? Boleh faham? Tapi kalau dia naik sebelah kanan sikit, masa dia duduk atas kepala saat ni tu ada tak sebab bayang? Ada sebelah mana? Sebelah kiri. Kalau dia naik sebelah kiri, ada bayang sebelah kanan. Ketika dia gelincir, bayang saat ni tu akan bertambah daripada bayang yang telah ada. Ke bayang akan lahir daripada kaki? Tak, dia akan bertambah daripada bayang yang telah ada. Tak gitu? Nampak tak? Nampak kan? Jadi bermakna, benda yang kita dapat faham, jadi bermakna, bayang zawal kena tolak. Faham? Kena tolak bayang zawal. Bayang zawal kena tolak. Ataupun kita tambah tak apa. Kalau hak ni 5 kaki, tambah bayang zawal jadi, tadi 3 inci kan, jadi 5 kaki 3 inci. Jadi bermakna kena buat berapa kali pengiraan? 2 kali pengiraan. Dan kita nak tahu lagu mana bayang zawal. Masa matahari di atas kepala, kalau kita garis tepat bayang saat itu, kita dapati dia tidak berkurangan. Okey, faham tak lagi? Dia tidak berkurangan. Okey, sebelum daripada matahari di atas kepala, kalau kita garis, tiba-tiba matahari gerak sikit, tengok bayang kurang. Okey, hak tu tak zawal lagi. Hak tu tidak istiwa lagi. Faham tak lagi? Dia tidak istiwa lagi kalau bayang benda semakin kurang, semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Kita pun gak, kita tanda dah pendek dah. Lepas tu dia bertambah daripada bayang tersebut. Bermakna itu adalah bayang benda? Bayang zawal. Nampak? Nampak? Nampak kan? Jelas tak? Okey, habis. Yang keduanya al-asr. Wa awwaluhu, dan permulaannya, permulaan asar, permulaan waktu asar adalah akhir waktu zuhri. Penghujung waktu zuhur. Apabila habis waktu zuhur, maka masuk waktu asar. Wa akhiruhu al-ghurub. Dan penghujung waktu asar adalah ghurub. Apa nama ghurub? Ay ghurubus syams. Terbenang matahari. Terbenang matahari. Dia kira terbenang matahari ni terbenang keseluruhan matahari. Kesemua matahari terbenang. Lakin tetapi, idza sara dhillu kulli syai'in mithlaihi, apabila jadi bayang setiap sesuatu mithlaihi, dua kalinya ataupun dua umpamanya. Tidak mithlaihi. Mithlaihi adalah musanna daripada mithlun. Mithlain. Apabila idhafat kepada hi, buang nun. Jadi apabila kita idhafat, dia buang nun. Jadi kena ingat, apabila kita idhafat satu kalimah kepada satu kalimah yang lain, mesti kita kena buang tanwin, dan kita kena buang nun yang ada pada jamak mudzakkar salim dan nun yang ada pada musanna. Nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu hdhif ka turisina. Dalam kitab Matang Alfiyah sebut. Nun yang mengiringi akan nunan talil i'rab, nun yang mengiringi akan i'rab, au tanwin ataupun tanwin daripada mudhaf mungkin hadaf. Nun yang ada pada mudhaf dan nun hak yang menjadi hak yang mengiringi nun hak yang mengiringi alamat i'rab. Maksudnya selepas daripada waw dan ya pada jamak mudzakkar salim, selepas daripada alif dan ya pada musanna. Dan tanwin mung kena buang daripada mudhaf ketika mung idhafah kalimah tersebut kepada kalimah yang lain. Asalnya mithlaini. Buang nun kerana idhafah kepada hi. Mithlai musanna. Mithl seumpama. Mithlaihi dua seumpama. Maksudnya kita cakap kita dua ganda ataupun dua kali. Tidak, Fendi, dua kali. Ni. Hak ni 5 kaki. 2 kali ni berapa? Jadi berapa kaki?
10 kaki. Jadi kalau bayang cukup 10 kaki, itu nak cerita. Tetapi apabila jadilah bayang setiap sesuatu dua umpamanya, kharaja waqtul ikhtiyar. Maka keluarlah waktu ikhtiar. Keluar waktu ikhtiar bagi sembahyang asar. Baik. Waktu ikhtiar adalah waktu yang comelnya kita jangan lewatkan sembahyang daripada waktu ni. Itu makna waktu ikhtiar. Dia kita ada waktu afdal. Waktu afdal adalah waktu yang permulaan. Permulaan waktu tu waktu afdal. Manakala waktu ikhtiar, yang paling comelnya, jangan kita lewatkan sembahyang daripada waktu ni. Itu makna waktu ikhtiar. Tapi kalau kita lewatkan sembahyang daripada waktu ni selama masih lagi dalam waktu, masih lagi di dalam hukum harus, dibolehkan. Selama mana kita dapat selesaikan sembahyang dalam waktu. Okey, tidak waktu ikhtiar tu makna benda ikhtiar. Jadi habis dah waktu ikhtiar, tapi wa baqiyal jawaz, dan masih lagi berbaki waktu jawaz. Di waktu jawaz, penghujung dia adalah apabila kita tidak sempat meletakkan keseluruhan sembahyang dalam waktu. Penghujung dia adalah sekadar kita sempat meletakkan sembahyang dalam waktu. Gitu baru tu. Baru betul. Kalau kita tidak sempat dah meletakkan sembahyang dalam waktu. Contoh, asar 4 rakaat. Jadi baki waktu lagi 2 rakaat. Tidak sempat dah untuk kita habiskan keseluruhan sembahyang dalam waktu. Maka tu masuk dalam waktu, nama dia waktu haram dah. Maksudnya haram kita melewatkan sembahyang dengan sengaja sampai kepada waktu tersebut. Nampak kan? Okey, habis. Cuma di sana dipanggil ada juga waktu makruh. Waktu makruh ketika matahari kekuning-kuningan dah. Itu makruh. Katanya al-maghrib. Anda tengok semula makruh rasanya ke anda silap? Anda tengok semula. Rasa was-was pula sebut kata makruh saat ni tu. Anda tengok semula, tak ingat. Katanya al-maghrib wa awwaluhu, dan permulaannya maghrib adalah takamulu ghurubis syamsi. Takamul masdar daripada takamala yatakamalu takamulan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ul. Permulaan waktu maghrib adalah sempurna. Lenyap matahari. Maksudnya sempurna lenyap matahari, habis dah terbenang matahari dengan pandangan kita. Thumma, kemudian yamtaddu, berpanjanganlah waktu maghrib biqadri wudu'in, dengan kadar wudu', wa satri aurah, menutup aurat, wa adhanin, adhan, wa iqamatin, dan iqamah, wa khamsi raka'atin mutawassitat, dan 5 rakaat yang sederhana. Bukan panjang sangat dan bukan pendek sangat. Baik. Jadi permulaan waktu maghrib apabila lenyap matahari. Dan tempoh waktu maghrib qada mana? Qada wudu. Okey, wudu lama mana wudu? Kalau kita ambil wudu lama mana? Seminit ambil wudu. Setengah jam. Monggo. Setengah jam waswaah doa lalu tu. Tu memang kena tipu di ifrit tu. Setengah minit. Okey, kita kata seminit lah. Contoh, seminit lebih kurang. Wudu. Wudu yang sempurna. Basuh muka 3 kali. Siap dengan konyoh. Gosok. Hak sunat kan. Baik, tangan 3 kali gosok. Sapu kepala 3 kali. Sapu telinga pula. Lepas tu basuh kaki sekali dengan takhlil. Okey, jadi kita kata benda seminit lah kata. Lepas tu tutup aurat. Tutup aurat lama mana? Pakai baju lama mana? Setengah jam tau. 5 minit. Oh, lama benar. 5 minit. Jangan kira make up tu make up kira warna. 2 minit, okey. 2 minit tu imam tu 2 minit
2 minit. Lepas tu azan 5 minit azan. Jangan kira hak cepat sangat, jangan kira lambat sangat, sederhana biasa. 3 minit. Ha? Okey, 3 minit azan. Lepas tu qomat. Seminit. Okey. Hak sani wudu seminit. Tutup aurat berapa minit? 2 minit boleh? 2 minit. Lepas tu azan 3 minit. Okey, 5 dah. 6 dah. Lepas tu qomat seminit, 7. Dan 5 rakaat yang sederhana. 10 minit. Okey, 7 campur 10. Berapa minit semua sekali? Okey, 17 minit je. Tu waktu maghrib. 17 minit. Kita orang bang duk mandi lagi 20 minit je. Duk mandi lagi. Habis dah waktu maghrib. Ni tu waktu maghrib. Cuma hak ni benda. Ni bukan qaul qadim. Ni adalah qaul jadid bagi Imam Syafi'i. Ni qaul jadid bagi Imam Syafi'i. Ma afta Syafi'i bi Misra. Apa hak yang Imam Syafi'i fatwa ketika dia berada di Mesir. Dia dalam mazhab Imam Syafi'i pandangan hak yang kalau ada perbezaan pandangan bagi Imam Syafi'i sendiri, maka pandangan hak yang mu'tamadnya, pandangan hak yang dipegangnya adalah pandangan Imam Syafi'i ketika dia berada di negara Mesir, ketika dia berfatwa di Mesir. Maka pandangan hak yang Imam Syafi'i fatwa di Mesir itu dinamakan sebagai qaul jadid. Manakala apa hak yang difatwa oleh Imam Syafi'i bil Iraq ketika dia berada di negara Iraq, hak itu dinamakan sebagai qaul qadim. Qaul qadim semuanya lemah, pandangan yang lemah, melainkan beberapa masalah, antaranya masalah ni. Ni adalah pandangan qaul jadid. Tapi bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, waktu maghrib panjang sikit daripada ni. Daripada terbenang matahari hingga lenyap asyafaqul ahmar. Cahaya merah di kaki langit. Panjang sikit lah. Baik. Katanya, dia 5 rakaat ni, kira dia 5 rakaat. Dia kira 3 rakaat sembahyang maghrib fardu, lepas tu 2 rakaat sembahyang sunat. Lepas daripada sembahyang fardu, sembahyang sunat lalu. Tidak kalau lewat-lewat habis waktu lah. Lepas sembahyang sunat tak ada wirid-wirid benda lah. Okey. Okey, tu jadi 5 rakaat. Hal tu yang ni adalah waktu maghrib. Tapi mengikut qaul benda, qaul jadid. Baik. Katanya fa in akhara ad-dukhul fiha, maka jika melewatlah ia, kembali kepada soalan, ad-dukhul masuk fiha fi salatil maghrib, dia lewat masuk dalam sembahyang maghrib, lewat mengerjakan sembahyang maghrib, an hadzal qadri, daripada kadar ini, maka asa dikira melakukan maksiat, dia telah melakukan dosa. Wahya, dan iaitu sembahyang maghrib tersebut qada'un, jatuh qada', bukan jatuh tunai, kerana dia sembahyang di luar waktu dia, bukan di dalam waktu dia. Sembahyang maghrib kena cepat, kena buat cepat. Anda ingat masa anda duduk tani tu, orang royak lah, anda tak pernah pergi pun. Orang royak pondok pada air kerasok, memang masuk je waktu maghrib dia sembahyang lalu. Maksudnya dia dah lewat-lewat lah. Setengah-setengah tu dia lewat, setengah-setengah lewat sikit lah. Masuk je maghrib dia sembahyang. Ini sembahyang sunat dulu lah, bukan maksudnya sembahyang lalu. Maksudnya bang sembahyang sunat terus sembahyang maghrib. Hak tu hak yang comel. Dan kita pernah buat gitu dulu sekejap kan. Dan ni orang hak ada sini buat lewat. Siapa suruh buat lewat. Tak boleh, kita kena buat awal mula. Masuk maghrib, bang terus sembahyang. Sembahyang sunat, lepas tu sembahyang. Hak tu hak yang paling comel. Supaya keluar daripada benda, daripada khilaf. Hak tu hak yang paling comel. Baik. Wa in dakhala fihi falahu istidamatuha ila ghaibu batis syafaqil ahmar. Sekiranya dia masuk di dalam maghrib,
Okey, sembahyang dah. Memang dia sembahyang tu dalam waktulah. Terbenang matahari, dia pun sembahyang maghrib. Allahu Akbar. Falahu, maka harus baginya. Lam lil jawaz. Falahu ay fayajuzu lahu istidamatuha, mengekalkan salatil maghrib hingga lenyap syafaq yang merah. Maksud isyak pun tak apa. Kalau cakap kita lah. Panjang dia sembahyang maghrib. Daripada waktu maghrib sampai ke isyak saat itu lebih kurang dalam katakanlah 45 minit ataupun sejam. Kita lama sejam Bukan pangkal-pangkal menang mazhab Imam Syafi'i, kita guna waktu leni ni. Baik. Katakanlah sejam. Sampai ke isyak dah berhenti lagi sembahyang. Sampai ke isyak dah berhenti lagi sembahyang. Maka katanya hukum dia adalah harus. Penghujung tak ada masalah, habis waktu. Tapi yang penting permulaan sembahyang mesti dibuat di dalam waktu. Okey, sembahyang maghrib begitu kelonggaran yang diberikan. Begitu kelonggaran yang diberikan oleh kerana waktu dia pendek. Maka bagi orang yang nak memanjangkan sembahyang maghrib dibolehkan, tapi dengan syarat permulaan mesti dalam waktu. Okey, nampak kan? Baik. Itu maksud falahu istidamatuha ila ghaibubati syafaqil ahmar. Seterusnya al-isya. Waktu isya. Wa awwaluhu wa awwalul isya. Wa awwal waqtil isya lah. Ghaibubati syafaqil ahmar, lenyap syafaq yang merah. Dia syafaq setelah daripada terbenang matahari, dia ada 3. Syafaq ada berapa? Ada 3. Yang pertamanya syafaq merah, yang keduanya syafaq kuning, yang ketiganya syafaq putih. Itu disebut dalam kitab dia Matang Safinatun Najah, al-ashfaqu thalathah, ahmaru wa asfaru wa abyadu. Fal ahmaru maghribun wal asfaru wal abyadu isya'un wa yundabu ta'khiru salatil maghribi ila an taghiba syafaqu al-asfaru wal abyadu. Betul. Dan disunatkan melewatkan sembahyang isyak kan? Baik. Disebut syafaq ada 3. Merah, kuning, putih. Putih ni cerah. Kan lepas daripada merah dia pudar sikit, jadi nampak kuning. Kuning pudar-pudar nampak cerah. Itu pun ada putih. Lepas tu gelap katu. Mazhab Imam Syafi'i dia berbeza dengan mazhab pandangan Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Syafi'i, habis je syafaq merah, duduk syafaq kuning, maka masuk dah isyak. Habis dah waktu maghrib. Mazhab Hanafi, mesti kena habis 3 syafaq ni baru masuk waktu isyak. Okey, boleh faham kan? Jadi, permulaan waktu isyak adalah lenyap syafaq yang merah. Maksudnya, kita tengok di kaki langit, nampak warna kuning je. Masuk dah waktu isyak. Wa akhiruhu, dan tapi walau bagaimanapun pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, pandangan apa yang disebut oleh ulama mazhab Imam Syafi'i adalah sunat kita melewatkan sembahyang isyak hingga lenyap segala syafaq yang 3. Faham? Untuk keluar daripada khilaf. Wa yundabu ta'khiru salatil isya'i, disunatkan melewatkan sembahyang isyak ila an yaghiba asyafaqul asfaru wal abyad, hingga lenyap syafaq yang kuning dan putih. Wa akhiru, dan penghujung isyak al-fajrus sadiq, fajar yang sadiq. Kita fajar ada 2, fajar kadhib, yang keduanya fajar sadiq. Fajar kadhib dia begini, fajar kadhib dia tengah langit, cerah sekejap, lepas tu gelap balik, baru cerah di kaki langit. Cerah di kaki langit tu, waktu dia panggil fajar sadiq, menandakan masuk waktu subuh. Lakin, tetapi idza madha thuluthul lail, apabila berlalu 1/3 malam, kharaja waqtul ikhtiyari wa baqiyal jawaz, keluarlah waktu ikhtiar dan masih lagi berbaki waktu jawaz. 1/3 malam. Kita leni 1/3 malam, katakanlah maghrib pukul berapa leni? Contoh pukul 7.30 lah, contoh 7.30, 8.30, sejam, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30. Okey, kita kata subuh 5.30. Jadi semua sekali 10 jam. Faham tak lagi?
Okey, 10 jam kita bagi 3. Kita tak 3 jam setengah lah mudah-mudah. 3 jam setengah je. Mudah-mudah kan? Jadi 3 jam setengah. Lebih kurang kita tak gitu lah. Mudah. 3 jam setengah. Okey. Jadi pukul 7.30, 8.30, 9.30, pukul 10, pukul 11. Lebih kurang. Itu 1/3 malam. Maksudnya, lebih kurang dalam pukul 11 kita, lebih kurang ni lah. Dekat dah 1/3 malam dah ni. Kita ni. Sebab pukul 10.30 dah kita ni kan. Dekat dah. Maka, keluarlah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar dimaksudnya waktu yang paling comel, kita tidak melewatkan sembahyang lebih daripada waktu ni. Tetapi kalau lebih daripada waktu ni, masih lagi dikirakan boleh, tak ada masalah. Selama mana kita sembahyang, selama mana kita dapat melakukan keseluruhan sembahyang dalam waktu. Okey, nampak kan? Wa baqiyal jawaz, dan masih lagi berbaki waktu jawaz. As-subhu, kita berhabis sikit lagi. Subuh, wa awwaluhu, dan permulaannya subuh adalah al-fajrus sadiq. Keluar fajar sadiq, habis waktu isyak, masuk subuh. Wa akhiru, dan penghujung subuh, tulu'us syamsi, terbit matahari. Nampak sikit matahari, keluar dah waktu subuh, habis dah. Lakin, tetapi, idza asfara kharaja waqtu al-ikhtiyari wa baqiya al-jawaz. Apabila cerah. Cerah. Orang-orang tua kata cerah tanah. Ke tidak cerah tanah? Bukan bahan tanah, cerah tanah. Maksudnya cerah tanah. Nampak dah. Kita tu pun ni nampak ke tanah sebab muka lapu. Maksudnya kalau nampak tanah kerana terang dah cahaya, tapi matahari tak terbit lagi. Itu maksud isfar. Tetapi apabila asfara, cerah dah. Kita tengok, kena dah kalau tutup lapuk, kena dah. Mi duduk tepi aku. Kakak ni duduk tepi aku. Kena dah. Hak boleh-boleh dah kena masa tak ada lapuk. Siapa tepi aku pun tak tahu Jin ke manusia pun tak tahu. Tapi dok remang bulu roma, manusia kali. Kalau hak remang, hak menakut, manusia pun remang kat bulu roma. Hak menakut. Tetapi apabila isfar, cerah, ketika tu kharaja waktu ikhtiyar. Keluar dah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar lepas dah, habis dah. Tapi wa baqiyal jawaz, masih lagi berbaki waktu jawaz. Harus. Selama mana kita dapat mengerjakan subuh dalam waktu dia. Katanya wal afdalu ay yusalliya awwalal waqti. Dan hak yang paling afdal, bahawa sembahyang seorang pada awal waktu. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung pada minggu-minggu yang akan datang pula. Kalau sekiranya dipanjangkan umur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.